Bab 1 Pengaturcaraan Sains Komputer Tingkatan 4. Kita akan lihat kepada topik 1.6 Struktur Data dan Modular. Boleh rujuk di buku teks muka surat 129. Pembangunan sistem yang kompleks akan memerlukan arahan atau cara yang banyak. Ini memerlukan banyak penggunaan baris kod arahan dan pemboleh ubah. Oleh itu, bagi memastikan kod komputer mudah ditulis, mudah dibaca dan mudah dikemas ini, maka penggunaan struktur yang lebih sistematik amat diperlukan bagi setiap pemboleh ubah dan juga arahan. Di mana langkah yang pertama, pemboleh ubah boleh dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil yang akan kita panggil sebagai tata susun. Yang kedua, arahan-arahan komputer juga boleh dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil dan dipanggil sebagai fungsi. Kesimpulannya, kumpulan-kumpulan yang berkaitan hanya akan dipanggil apabila diperlukan sahaja. Dirumuskan di sini bahawa sebelum ini kita pernah membuat beberapa aturcara, tetapi aturcara yang kita bangunkan adalah ringkas yang supaya kita dapat mudah memahami. Tetapi pada masa akan datang, penggunaan aturcara yang panjang dan juga penggunaan kod-kod arahan yang banyak mungkin akan memberi kesukaran kepada pengaturcara bagi mengenal pasti ataupun menetapkan beberapa pemboleh ubah dan juga arahan yang banyak. Jadi selepas ini kita akan lihat bagaimana pemboleh ubah itu dapat dikurangkan, penggunaan pemboleh ubah yang banyak dapat dikurangkan dan juga arahan-arahan komputer yang memerlukan baris-baris aturcara yang banyak agar lebih tersusun. Kita akan cuba pecahkan kepada beberapa kumpulan supaya pada masa akan datang kita akan mudah menyemak sekiranya berlakunya salat ataupun penambahbaikan pada sesebuah aturcara. So, yang pertama kita akan tengok pada subtopik 1.6.1 iaitu struktur tata susun ataupun kita panggil sebagai array satu dimensi. Boleh rujuk di buku teks muka surat 130. Pengisian tata susun. Apabila kita ingin menggunakan tata susun, kita kena pasti tata susun ni adalah koleksi satu atau lebih data yang kita panggil sebagai elemen. Setiap tata susun ataupun array mempunyai jenis data tertentu. Sebagai contoh, tata susun integer, ia akan menyimpan elemen jenis integer sahaja. Manakala bagi jenis-jenis data yang lain seperti double, string, char dan sebagainya menyimpan elemen jenis data tertentu mengikut jenis data dia tersendiri. Dalam kod Java, sinteks pengisian struktur tata susun ataupun array adalah seperti berikut. Kita akan menggunakan dua baris, di mana baris yang pertama kita akan mengisikan nama tata susun tersebut. Ini adalah jenis data, ini adalah nama susun. Kemudian baris yang kedua pula kita akan mengisikan saiz bagi tata susun tersebut. Diingat semula, baris pertama mengisikan nama tata susun. Di baris yang kedua pula kita mengisikan saiz tata susun. Untuk baris yang pertama, kita akan tengok pada baris arahan ni. Kita akan mulakan dengan jenis penggunaan jenis data. Sama ada integer, float, double, string dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua, kita ada simbol. Ini adalah simbol khas untuk menentukan bahawa pemboleh ubah adalah jenis tata susun. Sini pemboleh ubah. Jadi bila kita letak ni di antara jenis data dan juga nama pemboleh ubah, jadi dia akan kena pasti dia sebagai tata susun ataupun array. Kemudian yang seterusnya, kita akan namakan bagi pemboleh ubah tata susun tersebut mengikut kesesuaian nama yang sesuai.
kita juga menggunakan istilah khusus iaitu new bagi digunakan untuk set saiz bagi tata susun tersebut. Okey. Dan akhir sekali kita ada bilangan ruang memori yang akan diperuntukkan bagi menyimpan data ke dalam pemboleh ubah tata susun. Okay, kita ambil contoh yang ni. Kita ada integer sebagai jenis data, diikuti simbol khas dan senarai markah. Ini adalah pemboleh ubah nama bagi tata susun. Okay. Kemudian di baris yang kedua adalah saiz bagi tata susun tersebut. Kita mula kita letakkan nama pemboleh ubah tata susun, simbol sama dengan new, kemudian diikuti jenis data dia dan berapakah ruang simpanan bagi tata susun ataupun array yang akan diperlukan. Okey. Jadi maksud dekat sini di dalam komputer, okey, di dalam komputer dia akan menyimpan 6 ruang kosong. 1 2 3 4 5 6 ruang tata susun. Okey, di ruangan yang pertama kita akan kenalkan sebagai indeks kosong. Di ruangan kedua indeks 1, di ruangan yang ketiga indeks 2, di ruangan yang keempat indeks 3, di ruangan yang kelima indeks 4 dan di ruangan yang keenam indeks 5. Okey. Dalam pembelajaran sebelum ini, penggunaan pemboleh ubah yang kita gunakan adalah berbeza dengan pemboleh ubah tata susun yang akan kita pelajari selepas ini. Di mana pemboleh ubah yang sebelum ini, kita hanya ada satu ruang simpanan memori yang akan dipegang oleh satu pemboleh ubah. Apabila nilai digantikan, nilai yang sebelum tu akan dibuangkan dan nilai terbaru akan disimpan. Hanya ada satu ruang saja. Manakala pada pemboleh ubah tata susun, kita mampu untuk menyimpan lebih daripada satu nilai di dalam pemboleh ubah tata susun. Okey, dengan syarat kita meletakkan indeks yang bersesuaian yang ingin kita simpankan ke dalam pemboleh ubah tata susun tersebut. Hari ini kita akan lihat macam mana pengumpulan tata susun. Okey, pengumpulan nilai dalam sesuatu tata susun ataupun array. Okey. Jadi kita imbas kembali. Yang pertama kita akan namakan tata susun yang akan kita gunakan iaitu senarai markah berbentuk integer. Okey. Kemudian yang baris yang kedua kita akan mengisytiharkan saiz bagi tata susun tersebut. Jadi kita isytiharkan pemboleh ubah senarai markah akan menggunakan tata susun dengan indeks 6. Okey, ada 6 ruangan dalam tata susun ini. Okey, berjenis integer. Jadi nilai-nilai ini akan disimpan pada setiap tata susun yang diperuntukkan. Selain pada atas, kita juga boleh mengumpulkan nilai lebih awal pada setiap tata susun. Okey, iaitu daripada banyak-banyak baris ni, kita akan terus sahaja buat dalam bentuk satu baris di mana kita ambil integer yang pertama ni sebagai jenis data, diikuti simbol khas dan ini adalah nama bagi tata susun dan kemudian kita letak simbol sama dengan dan gunakan simbol curly braces ni dan di dalamnya adalah susunan nombor-nombor yang ingin kita masukkan kepada pemboleh ubah tata susun yang kita bangunkan tadi. So setiap susunan nombor ini akan diletakkan secara automatik. Okey, 34 pada indeks kosong ruangan yang pertama, 56 pada ruangan yang kedua, 78 pada ruangan yang ketiga dan seterusnya. Okey, dapat dijelaskan di dalam komputer lebih kurang penggunaannya adalah sama. Jadi di bawah ni adalah lebih ringkas berbanding yang di atas, contoh yang di atas ni. Jadi yang saya maksudkan tadi, yang contoh yang kedua ni, okey, 34 secara automatik dia akan berada di simpanan yang pertama di indeks kosong. Kemudian 56 pada indeks 1, 78
pada indeks yang kedua dan seterusnya. Okey, mengikut susunan. Perbezaan struktur memori antara pemboleh ubah mudah yang kita gunakan sebelum ini dengan memori pemboleh ubah tata susun. Semasa kita menggunakan pemboleh ubah pada sebelum ini, satu nilai hanya boleh disimpan dalam satu pemboleh ubah. Kemudian kita ada, kalau kita nak simpan nilai yang kedua, kita akan gunakan pemboleh ubah yang kedua. Jika kita ada nilai yang ketiga, kita akan gunakan pemboleh ubah yang ketiga bagi memastikan setiap pemboleh ubah itu dapat menyimpan nilainya yang tersendiri. Tetapi apabila kita menggunakan pemboleh ubah tasa susun, nilai-nilai tersebut dapat diringkaskan dan kita mampu untuk menyimpan ke dalam satu pemboleh ubah dengan syarat kita menetapkan berapakah jumlah ruang yang diperlukan dalam pemboleh ubah tersebut. Ini dapat dilihat secara grafik seperti berikut. Pada pemboleh ubah mudah, satu ruang simpanan pada satu pemboleh ubah. Satu ruang simpanan pada pemboleh ubah yang kedua dan satu ruang simpanan pada pemboleh ubah yang ketiga. Manakala bagi pemboleh ubah tata susun, satu pemboleh ubah mampu menyimpan pelbagai nilai. Daripada contoh ni, kita ada 3 nilai yang boleh disimpan menggunakan satu pemboleh ubah tata susun dengan syarat ada penggunaan indeks daripada indeks 0, indeks 1 dan juga indeks 2. Mari kita lihat pada contoh yang berikut. Diberi tata susun dengan nama tata susunnya adalah hari Minggu. Hari Minggu. Kemudian kita ada jenis data string. Kemudian nilai yang disimpan adalah Isnin pada indeks yang pertama 0. Kemudian kita ada Selasa pada ruangan yang seterusnya. Kita ada Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Saya lihat soalan dia. Tuliskan kod Java untuk mencetak elemen Jumaat. Jadi untuk mencetak, kita tahu kita akan gunakan penggunaan system.out.println ln ni. Kemudian diikuti dengan kurungan untuk mencetak dia elemen Jumaat ni. Kita letakkan nama tata susun. Dan kita lihat elemen Jumaat berada di ruangan yang kelima. Tetapi kita tandakan dulu indeks dia 0. Bermula dengan indeks 0. Indeks 1 bagi Selasa, indeks 2 bagi Rabu, indeks 3 bagi Khamis dan indeks 4 bagi Jumaat, indeks 5 bagi Sabtu dan indeks 6 bagi Ahad. Kita tandakan supaya mudah kita nak kena pasti. So tadi untuk Jumaat kita kena pasti ia berada di indeks 4. Jadi kita tuliskan 4 kat sini. Jadi selesai untuk mencetak elemen Jumaat. Kita gunakan arahan ini. Bagi soalan yang kedua, apakah saiz tata susun hari Minggu? Saiz dia. Jadi nak tahu saiz dia adalah kita kena pasti berapakah ruang dia. Jadi yang boleh kita pastikan adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nak saiz tata susun, bukan indeks. Kalau indeks kita tetapkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 indeks. Tapi dia kata saiz tata susun, kita kira berapa ruang simpanan dia. Untuk seterusnya, apakah nilai yang dicetak oleh kod yang berikut? Kita ada output hari Minggu 0, indeks 0. Jadi kita akan dapat Isnin 0. Yang kedua, kita ada indeks 3. Indeks 3 kita kena pasti sebagai Khamis. Kemudian kita ada indeks 6. Indeks 6 adalah Ahad. Dan seterusnya kita ada indeks 4. Indeks 4 adalah Jumaat. Kita lihat pada soalan yang berikutnya, iaitu soalan D. Mengapakah kod-kod berikut tidak boleh digunakan? Maknanya lepas ni kita akan tengok apakah ralat yang berlaku. Yang pertama, system.out.println hari Minggu dengan indeks 7. Jadi kita kena pasti
kita ada indeks sampai 6. Jadi ini adalah ralat. Jadi kita akan katakan sebagai ralat masa tarian, di mana hari Minggu 7 adalah di luar batasan tatasun sebab kita hanya ada setakat 6 sahaja indeks. Okay. Soalan yang berikutnya, system.out.println hari Minggu 10. Okay. Jadi sama juga macam tadi, ia sudah pun melebihi batasan tatasun sebab kita ada maksimum indeks adalah 6. Tapi yang dinyatakan pada soalan adalah indeks 10. Okey, yang berikutnya, system.out.println hari Minggu 3 dengan simbol double quote ni. Okey, ini adalah ralat juga. Dia panggil sebagai ralat sintaks. Kita tak boleh letakkan double quote ni. Okey, sebab panggilan elemen tidak dibenarkan kerana indeks bukan integer tetapi string. Okey, kita letak 3 tapi kita tetapkan kat sini jenis data adalah string. Okey, kemudian system.out.println hari Minggu dengan di dalam kod indeks ni kita letak Selasa. Ini kita panggil sebagai ralat sintaks. Panggilan elemen tidak dibenarkan kerana tidak menggunakan nombor indeks. Kita perlu letakkan nombor indeks, bukannya nilai yang akan disimpan dalam setiap indeks tu. Okey, kita akan melihat pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan E. Lukis rajah blok memori untuk tatasun di atas. Pastikan lukisan mengandungi nama tatasun, indeks dan juga elemen-elemen dia. So, kita boleh lukis gambar rajah ini seperti kita belajar sebelum ni, iaitu yang pertama kita namakan tatasun iaitu hari Minggu. Okey, menggunakan yang ada pada contoh tu. Kemudian kita ada indeks, terdiri daripada indeks yang pertama, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 dan indeks 5 dan juga indeks 6. Okey, kemudian elemen-elemen dia kita akan simpan Isnin ke dalam indeks 0. Elemen Selasa kita akan simpan dalam indeks 1. Elemen Rabu kita akan simpan dalam indeks 2 dan seterusnya, mengikut susunan pada contoh ni. Seterusnya kita akan tengok kepada contoh 60. Diberi satu kod atau cara yang penuh. Okey, kita tengok pada soalan dia. Senaraikan 3 pemboleh ubah tatasun dalam atur cara di sebelah. Okay. Apakah 3 pemboleh ubah tatasun yang digunakan dalam atur cara ni? Jadi kita boleh kenal pasti. Yang pertama, senarai nama pemboleh ubah yang pertama. Senarai umur pemboleh ubah yang kedua. Dan juga yang ketiga kita ada senarai tinggi sebagai pemboleh ubah yang ketiga. Ada 3 sahaja pemboleh ubah tatasun yang digunakan dalam atur cara ni. Soalan yang berikutnya, tuliskan elemen bagi kod yang berikut. Okey, apakah elemen yang akan dipaparkan bagi arahan ini? Senarai nama dengan indeks 2. Jadi kita akan dapat Wong. Okey, indeks 2. Senarai nama, indeks 2, kita akan dapat Wong. Ini adalah elemen dia. Kemudian senarai umur, indeks 1. Okey, senarai umur, okey, indeks 1. Okey, jadi kita akan tandakan indeks 0, 1, 2 dan 3. Jadi dia nak indeks 1, jadi kita akan dapat 17. Okey. Berikutnya senarai tinggi 3, indeks 3. Senarai tinggi indeks 3. Jadi kita tandakan dulu untuk mudah. 0, 1, 2, 3. Jadi dia nak indeks 3, iaitu kita akan dapat 7175.0. Okey, kita lihat pada soalan yang seterusnya. Tentukan output bagi atur cara di atas. Okey, atur cara yang ni lah. Okey, apakah output dia? Jadi kita akan lihat kepada bahagian output ni. Okey, yang pertama dia akan memaparkan sistem out.println ni, dia akan memaparkan nama umur tinggi. Nama umur tinggi. Okey, /t ni adalah penjarakan antara setiap perkataan ni dalam bentuk tab. Penjarakan tab.
Okey, kemudian dia akan memaparkan arahan ni system.out.println senarai nama I ni kita dapat kosong. Okey, jadi indeks kosong. Senarai nama indeks kosong apa dia? Adam. Kita dapat Adam. Okey, umur. Okey, umur pada indeks kosong adalah 16. Okey, tinggi pada indeks kosong senarai tinggi adalah 182.1. Okey, selesai yang ni, dia akan pusing semula. I ni telah menjadi 1 sebab I tambah-tambah tadi. Okey, I1, adakah 1 lebih kecil daripada 4? Jadi ini adalah benar. Jadi kita akan masuk lagi dalam gelong ni. Okey, pengulangan ni. So, yang pertama kita akan dapat senarai nama. Sini tadi I dah jadi 1. Jadi indeks 1 adalah Alia. Umur pada indeks 1 adalah 17. Kemudian senarai tinggi pada indeks 1 adalah 172.5. Okey, dia akan pusar lagi. I1 dah ditambah dengan 1 tadi, dia akan jadi 2. 2 lebih kecil daripada 4. So, pernyataan yang benar, dia akan laksanakan yang ni. Okey, nama pada indeks yang kedua. Jadi, pada senarai nama, indeks yang kedua, kita akan perolehi Wong. Kemudian diikuti dengan senarai umur, indeks yang kedua, kita akan dapat 16. Senarai tinggi, indeks yang kedua, kita akan dapat 173.2. Okey, jadi dipusing lagi. 2 tadi dah ditambah dengan 1, jadi 3. Okey, jadi 3 lebih kecil daripada 4, syaratnya adalah benar, maka kita akan laksanakan pernyataan benar ini. Okey, yang pertama, senarai nama, indeks 3. Okey, indeks 3 kita akan perolehi Devi. Kemudian senarai umur, indeks 3 kita akan dapat 17. Dan kemudian kita senarai tinggi, indeks 3 kita akan dapat 175.0. Okey, seterusnya kita akan pusing lagi gelong ni. Okey, sekarang 3 dah jadi 4. Adakah 4 lebih kecil daripada 4? Jadi syaratnya sudah menjadi palsu ataupun tidak benar. Maka dia akan keluar daripada gelong ni dan akan mengakhiri atur cara. Okey, jadi inilah output yang akan kita perolehi berdasarkan kepada atur cara tersebut.